Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi tengah hari 14 Januari 2021 bersama saya Lia Amira Anarigos. Tumpuan berita, jumlah mangsa banjir di Sarawak terus meningkat menyaksikan seramai 1,473 penduduk dari 408 keluarga di Kuching, Serian, Miri dan Semarahan telah dipindahkan ke 21 pusat pemindahan sementara PPS pada Khamis. Menurut kenyataan dari Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana JPBN Sarawak, seramai 1,179 mangsa membabitkan 318 keluarga di Kuching ditempatkan di 12 PPS setakat jam 8 pagi tadi. Seramai 200 mangsa pula dipindahkan ke 5 PPS di Serian, 74 dipindahkan ke 2 PPS di Semarahan dan 20 mangsa di Miri ditempatkan di 2 PPS. Selanjutnya, keadaan semasa di kawasan daerah Mukah yang kini mulai dinaiki air pasang besar agak membimbangkan penduduk setempat. Peka dengan situasi semasa, Residen Bahagian Mukah Hamdiah Bakir menjelaskan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Mukah bersiap sedia bagi menghadapi sebarang risiko bencana termasuk hujan lebat dan fenomena banjir. Selain itu, beliau memberitahu Jawatankuasa telah mengaktifkan satu Jawatankuasa bencana masing-masing di setiap daerah. Ketika ditemui selepas mempengerusikan mesyuarat JPBB Mukah pada Rabu, Hamdiah turut mengingatkan penduduk agar sentiasa meningkatkan tahap kewaspadaan dengan sebarang kemungkinan banjir buat masa sekarang. Berikut adalah talian bilik gerakan bencana yang boleh dihubungi. Masih dengan perkembangan banjir, seramai 40 mangsa melibatkan 18 keluarga dari Kampung Melanjuk, Kampung Sungai Raya dan Kampung Simunjan Jaya dipindahkan ke PPS di Dewan Mesra Simunjan pada Rabu. Mangsa yang terlibat terdiri daripada 7 lelaki dewasa, 18 wanita dewasa, kanak-kanak lelaki 4, kanak-kanak perempuan 1, warga emas lelaki 6 dan warga emas perempuan 4. Menurut laporan Angkatan Pertahanan Awam APM, PPS Dewan Mesra Simunjan telah dibuka pada jam 10 malam dan proses pemindahan mangsa banjir dilakukan sekitar jam 2 pagi. Antara agensi-agensi lain yang terlibat adalah Pejabat Daerah Simunjan, PDRM, Rela, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Majlis Daerah Simunjan, Jabatan Kebajikan Masyarakat, DID Semarahan dan Sukarelawan Jabatan Kebajikan Zon Simunjan. Beralih ke perkembangan COVID-19, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak telah mengarahkan Pejabat Residen Bahagian Kuching dan Kementerian Kesihatan Malaysia Sarawak untuk mengadakan operasi pengesanan kes aktif ACD di beberapa kawasan di daerah Kuching susulan kenaikan jumlah jangkitan positif COVID-19 di daerah Kuching. Operasi ACD dijalankan susulan peningkatan kes dan kewujudan kluster Tutong dan kluster Keranji dengan tertumpu di beberapa kawasan iaitu di Milan Square pada Isnin lalu yang berjaya mencapai sasaran 300 orang. Manakala operasi di Icom Square telah dijalankan pada Selasa lalu dengan sampel yang dicapai adalah 1084 sampel iaitu melebihi sasaran 500 sampel. Operasi juga turut dihadiri oleh Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching MBKS Datuk Wee Hong Seng. Operasi di Kampung Serikin Bauk pada Rabu pula berjaya mengesan 584 sampel yang turut dihadiri oleh Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Iqbal Honjoi. Kira-kira 200 anggota dari pelbagai agensi terlibat dalam operasi ACD dan sanitasi. Manakala di Miri, masyarakat diminta untuk membuat temujanji terlebih dahulu kepada bilik gerakan Pejabat Kesihatan Bahagian Miri sebelum hadir ke pusat calitan sehenti di Stadium Tertutup Miri. Demikian menurut Menteri Bertanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri Datuk Lee Kim Shin ketika memantau ke pusat calitan berkenaan pada Selasa. Katanya keadaan sukar dikawal apabila tempat tersebut menjadi sesak disebabkan kedatangan orang ramai untuk mendapatkan saringan dalam tempoh dan masa yang sama. Jelasnya adalah lebih baik sekiranya proses saringan dilakukan dalam keadaan yang teratur dan terkawal mengikut temujanji yang telah ditetapkan. Bagi membuat temujanji boleh menghubungi bilik gerakan Pejabat Kesihatan Bahagian Miri di talian 085 410 722 atau 085 322 085.
Selanjutnya, Cure and Care Rehabilitation Centre CCRC baharu yang terletak di Jalan Puncak Borneo kini sudah beroperasi. Menurut Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Datuk Francis Harden Hollis, ia mempunyai kapasiti untuk rawatan dan pemulihan secara dalam institusi bagi 250 orang klien dalam satu masa. This is a new center. Ianya mempunyai kapasiti untuk rawatan dan pemulihan secara dalam institusi bagi 250 orang klien dalam satu masa atau tambahan kapasiti sebanyak 100 berbanding dengan CCRC yang lama untuk menempatkan 150 orang klien. Beliau berkata demikian dalam sidang media laporan bulanan One Stop Committee bagi menangani isu dadah dan substans Negeri Sarawak bilangan 1 2021 di Kuching pada Rabu. Tambah beliau, sebuah pusat pemulihan penagihan narkotik yang baharu di Miri juga telah dipersetujui untuk dibina bagi meningkatkan kapasiti rawatan dan pemulihan dalam institusi di Sarawak. Majlis Tindakan Memteras Dadah Negeri Sarawak juga telah bersetuju untuk memohon kepada Kerajaan Persekutuan bagi membina sebuah pospem yang baru untuk zon utara Sarawak. Tambah beliau, sepanjang Disember juga OSC MIDS telah menganjurkan sebanyak 19 siri program operasi intervensi bersepadu bagi isu dadah dan substans di peringkat daerah. Di Limbang pula, pelaksanaan projek transformasi luar bandar RTP dan projek Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Kota berjalan lancar dan mengikut jadual. Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, projek RTP tersebut telah memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya di kawasan luar bandar. Di Taman Desa Perbahanan yang kita lawat ada 3 projek, iaitu Padang Bola Sepak, Dewan dan juga JT yang ada yang dah siap, ada yang sedang dalam pembinaan. Kita bina dalam beberapa fasa. Taman Desa Perbahanan juga kita membina sebuah dewan yang agak besar dan memerlukan beberapa fasa untuk disiapkan. Di Taman Desa Perbahanan juga kita membina sebuah JT untuk kegunaan penduduk di Kampung Paku Pinang dan juga Kampung Bulantak yang sekarang ini masih memerlukan jalan sungai. JT ini dibina pada tahun lepas di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar, PAMS, Projek Amenity Social, kos 200,000. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan lawatan ke beberapa projek RTP Dun Bukit Kota di Aman Desa Pabahanan, Kampung Buang Siol dan Kampung Bukit Kota pada Isnin. Antara projek RTP Dun Bukit Kota yang dilawati ialah seperti yang tertera. Sementara itu, Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota turut melawat projek RTP di Kampung Buang Siol dan Kampung Bukit Kota. Di Kampung Buang Siol, Gelanggang Pusat mereka telah pun meminta untuk naik taraf untuk dijadikan dewan untuk penggunaan sukan yang lain lah selain daripada pusat, dan ia juga memerlukan 3 fasa. 2019 200,000, 2020 150,000, 2021 tahun ini kita bagi peruntukan lagi 200,000, berjumlah 550,000 setakat inilah. Mungkin ada lagi ditambah pada tahun hadapan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa berjaga-jaga dan berwaspada, lebih-lebih lagi di kawasan dilanda banjir. Sekiranya keadaan dilihat bertambah teruk, bersedia untuk berpindah dan patuhi arahan pihak berkuasa. Salam UKAS.